sejahtera. Saya Yaspo Yasili akan mentangkan sedikit sebanyak tentang peristiwa 13 Mei 1969 yang begitu signifikan dalam sejarah Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah satu rusuhan kaum yang berlaku di antara kaum Melayu dan kaum Cina dan adalah satu kemuncak dalam masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 ini juga telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa serta harta benda dan mempunyai peristiwa ini juga mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum pada tahun 1969 yang merupakan satu sejarah negara Malaysia. Terjadi ini berlaku setelah sebaik saja selepas pilihan raya 1969 bertempat di Kuala Lumpur dan sekelilingnya sahaja. Antara punca peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah salah satunya adalah layanan berat tentera Jepun, yaitu tentera Jepun lebih mengutamakan kaum Melayu dengan layanan yang lebih baik berbanding layanan terhadap kaum Cina. Dan ini menimbulkan rasa ketidakpuashatian daripada kaum Cina terhadap kaum Melayu. Dan ini menimbulkan dendam di antara kaum Cina dengan kaum Melayu. Dan yang kedua adalah dasar pecah dan perintah dasar pecah perintah ini adalah dilakukan oleh tentara British semasa pemerintahannya di tanah Melayu, di tanah Melayu, dengan memecahkan kawasan-kawasan setiap kaum, yaitu yang untuk kaum Cina tentara British meletakkannya di bagian bandar, kaum Melayu di kawasan kampung ataupun desa, manakala untuk kaum India diletakkan di bagian ladang ataupun estate. Kesan daripada pecah dan perintah ini menyebabkan perpaduan di antara tiga kaum ini tidak begitu kuat, dan ini memudahkan pihak British untuk mengawal setiap kaum ini, karena dengan cara pecah dan perintah ini yang dilakukan oleh British menyebabkan setiap kaum melakukan kerja masing-masing dan melakukan haluan masing-masing. Seterusnya adalah kesan daripada latar
Seterusnya adalah kesan dari berpunca daripada latar belakang pendidikan yang berbeza, yaitu dengan kesan daripada dasar pecah dan perintah ini menyebabkan setiap kaum mempunyai sekolah masing-masing dan mempunyai struktur kurikulum yang berbeza, dan menyebabkan setiap kaum ini mempunyai pendidikan yang tersendiri, yaitu daripada negara masing-masing. Contohnya Cina menggunakan dasar pendidikan daripada negara Cina, begitu juga dengan India, dan ini menyebabkan perbezaan bahasa di antara kaum dan menyebabkan perpaduan tidak dapat dilakukan. Yang terakhir adalah pertelingkahan politik berlaku apabila Parti Pembangkang memenangi kursi di kawasan Selangor pada pilihan raya umum 13 Mei 1969. Dan ini menyebabkan semasa pilihan raya Parti Pembangkang yang kebanyakannya adalah dari kaum Cina memenangi pilihan raya ini, mereka meraihkan kemenangan dengan mempersoalkan hal-hal sensitif tentang kaum Melayu. Dan ini membangkitkan kemarahan kaum Melayu, yaitu begitu juga dengan bergerak mengikat penyapu pada kendaraan sebagai lambang kemenangan mereka, menyapu kerusi sambil melonggangkan slogan perkauman. Seterusnya adalah pergerakan kematian Cina. Kematian seorang pemuda Cina akibat sakit tua tapi diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun kematian bertukar menjadi pergerakan kemenangan pilihan raya dengan menghina kaum Melayu, dan ini menyebabkan kaum Melayu bertindak balas dengan mengadakan penolakan pada 13 Mei 1969 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 13 Mei 1969. Dan untuk menjawab persoalan mengapa peristiwa 13 Mei begitu signifikan dalam sejarah Malaysia adalah dengan peristiwa 13 Mei ini telah menyebabkan pembentukan perpaduan nasional, yaitu dengan melalui prinsip rukun negara. Contohnya, dan daripada peristiwa 13 Mei ini peristiwa 13 Mei ini perpaduan dapat dipupuk dan ini menjadi satu pengajaran buat negara kita dalam sejarah untuk mengekalkan keamanan yang sedia ada dan membentuk satu pendidikan yang lebih teratur. Sekian, terima kasih daripada saya.